Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, bumbung hidupmu sudah pecah. Wahai orang yang terpedaya, dinding hidupmu sudah roboh. Ingatlah dunia yang engkau menghuninya ini akan hancur. Lebih baik engkau berpindah sahaja daripadanya ke akhirat. Mintalah tempat tinggal akhirat. Pindahkan kakimu ke akhirat. Tetapi apa itu kakinya? Kakinya ialah amalan soleh. Hantarkan dahulu semua harta bendamu ke akhirat. Nanti bila engkau sampai di sana, engkau akan menerimanya semula. Wahai orang yang terpedaya dengan dunia. Wahai orang yang bekerja kuat tanpa bayaran apa-apa. Wahai orang yang membelakangi segala yang rahsia. Lalu dia bekerja dengan apa yang ada di hadapan mata. Celaka engkau. Akhirat itu tidak akan mahu berkumpul dengan dunia. Kerana dia tiada merelakannya untuk duduk bersama-sama. Keluarkanlah dunia dari hatimu. Dan ketika itu engkau mendapati betapa akhirat itu akan datang dan menguasai hatimu. Jika hal ini telah sempurna, maka akan berseru kepadamu pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika itu akan terluang bagimu akhirat. Dan hendaklah engkau memintanya supaya sempurna pula kebenaran hati dan kesucian rahsia, yakni batin. Wahai ulam, jika hatimu bersih, Allah Azza wa Jalla akan bersaksi dengan persahabatan itu. Demikianlah pula dengan para malaikat dan ahli ilmu pengetahuan. Dia akan mengadakan mendakwamu. Lalu dia bersaksi terhadapmu. Engkau tidak perlu lagi saksi buat dirimu. Jika ini pula sempurna bagimu, maka engkau akan menjadi umpama gunung yang tidak dapat digoncangkan. Angin ribut dan tidak akan ditembusi lemparan lembing. Tidak akan berkesan padamu pemandangan manusia dan pergaulan mereka denganmu. Tidak akan tercorek apapun di hatimu. Padahal kesucian muka batinmu itu sudah terkeruh oleh apa sahaja yang datang menyerapnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perkara pertama yang hendak diberitahu oleh Syekh Abdul Qadir, betapa dunia ini akan binasa. Dan ia telah menunjukkan tanda-tanda kebinasaannya. Maka sebaiknya kamu berpindah. Perkara kedua yang beliau nyatakan ialah pindah ke akhirat. Bagaimana memulakan pindah akhirat? Dengan amal, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bahawa dunia dan akhirat tidak boleh duduk bersama dalam hati kamu. Mesti ia dipisahkan. Mesti salah satu yang menguasainya.
Sama ada hati kita dikuasai oleh akhirat atau hati kita dikuasai oleh dunia. Yang keempat, kata Syekh Abdul Qadir, bersihkan hatimu. Bila mana hati kamu bersih, maka Allah akan menjadi saksi. Dan kamu tidak peduli lagi tentang pandangan manusia terhadapmu. Perumpamaan kamu bagaikan gunung yang tidak mungkin hancur dan roboh dari puting beliung, yang tidak mungkin tembus dilempari tombak. Itu bila mana hati seorang itu bersih. Ini beberapa perkara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Yang pertama, bila beliau menyebut tentang kehidupan yang berkiblatkan dunia, sudah pun bocor, sudah pun rosak. Tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang hakikat dunia dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sentiasa dalam kepenatan. Dalam suratul Al-Balad ayat keempat. Sifat manusia bila duduk kat dunia ini, dia akan menjadi makhluk yang penat. Penat di sini yang disebut dalam tafsir Al-Quran, at-ta'ab wal masyaqqah, penat dan susah. Bukanlah kita merujuk kepada golongan tertentu dengan melihat penat ni cuma orang miskin, orang sakit. Tidak, semua manusia. Yang kaya rasa penat, rasa susah. Yang miskin demikian juga. Yang berkuasa rasa penat, rasa susah. Yang tak ada kuasa begitu juga. Kerana ini hakikat kehidupan. Akhirnya manusia, walaupun dia cuba mencari kelihatan, dia tetap akan melihat kesusahan dan kepenatan. Terhampar luas di hadapan matanya. Tidak mungkin manusia boleh rehat di sini. Tidak. Kerana ini bukan negeri rehat. Ini ialah darul ibtila, negeri ujian Allah. Negeri tempat manusia akan diuji dan diuji. Hatta kalau kita tengok, kita kalau makan pun penat. Makan penat. Bukan kalau kita berjalan, melancong pun penat. Dan susah. Kalau orang ni duit banyak misalnya, boleh terbang sendiri, private jet, pun dia rasa kesusahan dan kepenatan. Kerana kepenatan itu bukan pada tubuh badan, pada jiwa, hati. Bila kita bercakap tentang kesufian, kita bercakap tentang hati kita. Tempat pandangan Allah. Ramai orang tertipu dengan fizikal manusia. Nampak sihat, kuat, bagus, bajunya, segalanya berjenama. Tapi hatinya miskin. Hatinya resah, hatinya gelisah, hatinya takut, hatinya bimbang. Maka kepenatan itu terhasil di situ. Yang ada anak ramai pun bimbang, yang tak ada anak pun bimbang. Ini yang disebut sebagai hammu. Ham artinya kebimbangan, keresahan kita, humum. Yang kita duk fikir selalu. Lalu kita tengok waktu kita solat, apa yang kita fikir selalu? Kita fikir kebimbangan-kebimbangan duniawi kita. Bila kita fikir kebimbangan duniawi kita, walau siapa pun kita, maka ia menjadikan kita manusia yang penat. Dan kita gagal mendapat kerehatan yang sebenar atau kehidupan yang sebenar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Dalam surah An-Nahl ayat 97, kata Allah, siapa yang beramal dengan amal soleh, dia lelaki atau dia perempuan, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sebenar. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kehidupan yang sebenar, yang baik. Baik, apa kehidupan yang baik ini? Apakah rumah agam, kereta mewah? Bukan itu sebenarnya. Kehidupan yang baik ialah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Bila Allah menyebut dalam surah Ar-Ra'd dan dalam ayat yang ke-28,
Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah tenang hati? Jadi manusia kalau dia cari harta banyak sebab dia nak tenang hati. Dia cari pangkat pun sebab dia nak tenang hati, atau bahasa kita puas hati. Dia cari pakaian jenama pun sebab dia nak tenang hati, nak puas hati. Apa pun dia buat, ia adalah persoalan hati. Maka hakikatnya manusia tak mampu untuk menghilangkan kegusaran, kebimbangan hatinya, melainkan kembali pada Allah. Kalau dia melihat dunianya sudah bocor. Dunia sudah menuju kehancuran. Lihat gigi-giginya, lihat sendi-sendinya, lihat ubang-ubang di kepalanya. Dunianya sedang menuju kehancuran. Lihat umur tuanya, lihat anak-anaknya yang sudah pun meninggalkannya. Lihatlah pasangannya yang juga sudah pun meninggalkannya, sudah mati atau sebagainya. Tuan-tuan, setiap hari kita bila melihat diri kita, kita sebenarnya makin jauh dari dunia. Makin jauh. Walaupun kita cuba kejar, kan langkah kita mula perlahan. Dulu tuan-tuan boleh kunyah tulang. Hari ini kita nak kunyah nasi pun tak boleh. Makan bubur je. Tapi kita terus ingin mendekat. Terus ingin mengejar. Walau kita mengakui, lihat umur kita sekarang. Berapa umur? Kita masuk 50, 60. Sebahagiannya telah ditolak oleh dunia dengan skim pencing, skim persaraan wajib. Ditolak dah. Kamu jangan pohon apa-apa, duduk rehat je. Duduk rehat, tak boleh buat kerja. Sebahagiannya dipencingkan kerana sakit. Sebahagiannya dipencingkan kerana kerugian, dah rugi, meniaga tu tak kena, meniaga ni tak jadi. Habis buat apa? Duduk saja lah Ustaz, pegang biji tasbih lah. Tak menjadi saya ni. Tentang hakikat dunia, makin lama dunia makin bocor. Makin lama, bumbung dunia yang kita naungi itu, yang kita cuba berteduh, makin nak menghempak kepala kita. Akhirnya kita bila umur tua-tua ni kecil hati. Kecil hati dengan anak. Kecil hati dengan kawan. Dah jadi macam budak kecil pula kita. Kecil hati dengan isteri, kecil hati dengan suami. Duk main kecil hati. Hati tu dah tak berapa besar, dia kecil lagi. Tetapi itu realiti dunia. Tuan-tuan tengoklah. Walaupun pada usia akhir kita dah ada duit berkepuk ni. Berbantakan duit, berselimutkan duit. Tapi realitinya kita telah jauh dari dunia. Kita sudah melalui proses melihat bagaimana dunia tidak boleh memenuhi keperluan kita. Baik hati kita, apatah lagi baik fizikal kita, apatah lagi hati kita. Secara fizikal, apakah dunia boleh beri pada kita? Tak boleh dah. Tilang yang empuk tidak lagi mampu melenakan tidur kita. Kita sekarang dah tak boleh tidur. Dah ada penyakit. Tentang makanan yang sedap tidak mampu lagi mengenyangkan perut kita. Tak boleh. Saya dah tak boleh makan ni. Kawan-kawan yang ramai tidak mampu lagi menggembirakan kita. Telinga pun dah tak berapa dengar. Kalau buat lawak pun dia tak dengar dah. Dah macam tak kelakar. Sebab apa? Telinga tak dengar pekak. Mata pun kabur. Dulu mata ni menikmati segala pemandangan indah. Hari ni tak nampak Ustaz. Dekat tak nampak, jauh pun tak nampak. Terlihat bagaimana dunia dah bocor. Tapi manusia terus kejar dunia. Tapi orang-orang yang faham, bererti sudah masanya kaki kita berpindah ke akhirat. Sudah masanya. Dunia memang sudah tutup tangannya. Tetapi akhirat membuka tangannya. Membuka tangan seluas-luasnya. Sila berpindah ke sana. Contoh kita kalau banjir, comel mana pun rumah kita, dah air naik, tuan-tuan pindah tak? Pindahlah. Sebab kalau tak pindah, tenggelam. Walau terpaksa pindah rumah buruk. Kerana itu lebih menjamin keselamatan kita berbanding rumah besar ni. Sebab air tengah naik. Kita tuan-tuan, kalaulah orang tu rumah terbakar, dia kena pindah tak? Kena pindah. Kalau dia tak pindah, dia akan binasa. Walau terpaksa pindah di lapangan yang luas yang tak ada rumah atau perlindungan, asalkan nyawanya selamat. Baik, itu analogi mudah. Dan hari ni, tuan-tuan tengok umur tuan-tuan. Nampak tak dunia beri apa kat kita sekarang? Nak jogging dah tak boleh. Nak berjalan sakit lutut. Yang benda dia nak buat ni.
Saat saya rumah 2 tingkat, tangga atas dah tak naik. Lama mana tak naik, 10 tahun dah tak naik. Sakit lutut. Duduk bawah sekarang. Tu minta suami buat bilik kat bawah. Duduk kat bawah. Nanti tuan-tuan kita punya tak larat. Lagi bawah rumah kita. Dalam kubur terus. Itu realiti. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara fi jahim. Dan suratul Mutaffifin. Ayat 13 dan 14. Kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sibuk buat baik. Mereka lah yang berada dalam kenikmatan hidup. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka lah yang berada dalam kesengsaraan hidup. Ayat ni kalau kita pergi pada terjemahan tafsir Pimpinan Rahman, orang beriman fi na'im, yang dalam syurga. Kenikmatan syurga. Orang-orang yang buat kejahatan fi jahim, dalam neraka. Sebagian ulama tafsir melihat ayat ini kepada skop yang lebih luas. Bila disebut innal abrara lafi na'im, orang-orang yang suka buat baik. Abrar daripada perkataan barun, abrarun. Apa itu bar? Orang yang suka buat baik. Abrar yang suka buat baik. Maka abrar yang pertama ialah para malaikat. Para malaikat disebut sebagai abrar. Disebut sebagai kiramin bararah. Pencatat malaikat yang mulia lagi berbakti. Bararah. Dia jamak dia, atau kita sebut plural. Dari perkataan barang orang buat baik. Jamak dia apa dia? Abrar atau bararah. Abrarun dan bararah makna sama, orang buat baik. Sibuk buat baik. Kenapa Allah Ta'ala perintah kita buat baik? Sebab dengan tu kita akan bahagia. Dengan tu kita akan seronok. Akhirnya tuan-tuan, bila kita beri makan ke orang, kita seronok. Kita rasa kenyang. Kita bila tolong cukupkan keperluannya, kita rasa gembira. Kita bila mampu menyediakan tempat tidurnya, kita yang rasa lena. Allah suruh dalam hidup kita buat baik, dia ada catatan pahala dia. Dan lebih hebat pada itu, Allah jadikan kita akan sentiasa berada dalam syurga. Syurga dunia dan syurga akhirat. Lihat apa kata ulama dalam ayat ini. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang beriman yang sentiasa buat baik dalam kenikmatan. Kenikmatan pada 3 negeri. Dipanggil adwar. Daripada darun, adwarun. 3 negeri. Yang pertama darud dunia. Di dunia bila dibuat baik, Allah hadirkan rasa senang, seronok. Tuan-tuan, lepas kita zikir rasa seronok. Lepas baca Quran rasa seronok. Lepas kita puasa rasa seronok. Lepas kita qiyam rasa seronok. Setiap kali kita buat baik, walaupun waktu kita buat tu tak seronok, kita macam paksa diri, mujahadah, lepas tu rasa seronok. Pasti kita akan rasa seronok. Tuan-tuan baca Quran hari ni, tuan-tuan akan rasakan kehidupan. Mulakan dengan Quran, rasa Masya Allah. Cukup menyenangkan hari ni. Kita punya mood bagus. Mulakan dengan kuliah subuh, Masya Allah. Hari ni, dah dapat bekalannya. Umpama kalau tuan-tuan nak ke pejabat, isteri bekalkan kita makanan macam-macam dah. Kita dah tenang, tak bimbang, tak fikir nak keluar. Makanan dah tersedia. Apatah lagi bekalan rohani kita. Hari ni kita mulakan dengan solat subuh berjemaah. Hari ni kita mulakan dengan zikir. Hari ni kita mulakan dengan pengisian ilmu. Kita gembira. Baik. Gembira pertama ialah di dunia. Yang kedua, kata ulama, gembira yang kedua ialah di negeri barzakh. Darul barzakh. Atau juga disebut alam barzakh. Alam atau dar benda yang sama. Negeri barzakh. Maka orang beriman bila duduk dalam kubur, gembira lagi. Dia lapangkan kubur, dicahayakan kubur, ditukar, dibawakan segala nikmat syurga dalam kuburnya. Tilam daripada syurga, selimut daripada syurga, haraman syurga. Dibuka pintu syurga untuk dilihat, dinikmatinya. Dan dia saling menziarahi orang-orang yang dikasihinya, yang sudah pun meninggal bersama dengan dia. Ahli kubur, tuan-tuan, dia ada kawan. Orang beriman, dia akan tidak pernah bersendirian. Kerana dahulu di dunia dia memilih untuk bersama dengan Allah, maka Allah menjadikan ramai orang bersama dengan dia di kalangan orang baik-baik. Bila kita pilih dia bersama dengan Allah, Allah hadirkan semua orang-orang yang akan ingatkan kita pada Allah. Dan akan menjadikan kita tenang dan bahagia. Maka dalam kubur, yang pertama Allah hadirkan orang yang dia ini, kata Nabi SAW, adalah amalan soleh kita. Dia menjadi orang yang paling cantik, paling wangi, yang
paling teruja waktu kita melihatnya. Waktu ditanya siapa kamu, maka dijawab, aku amal kamu yang soleh. Akulah kesibukanmu di dunia dahulu dalam melakukan akhirat. Bila orang jahat pula, dia ada teman juga, teman buruk. Maka teman ni kata apa? Akulah kesibukan duniamu. Di dunia dulu sibuk sehingga aku tidak taat pada Allah. Akulah amal-amal jahat kamu. Maka orang beriman dalam kuburnya, dia mendapat naim, nikmat. Dan yang ketiga, negeri ketiga ialah negeri akhirat. Di syurga dia akan dapat naim. Ini yang disebut innal abrara lafi naim. Orang beriman sentiasa dalam nikmat dunia, barzakh, akhirat. 3 negeri. Habis satu lagi negeri roh, negeri alam janin. Kenapa? Sebab waktu itu kita belum mukallaf. Mukallaf kita bermula di sini. Waktu kita di alam roh, kita belum mukallaf. Waktu kita di alam perut mak kita, alam janin dia panggil, belum mukallaf. Tapi bila kita berada di dunia, lalu kita melewati usia taklif, maka waktu itulah barulah Allah merasakan kepada kita bahagia atau tidak. Tentang dunia kanak-kanak ni Islam ke kafir, semua gembira sama. Bentuk gembira mereka sama. Tapi bila mereka mula berakal, taklif, ketika itu gembira tidak akan sama. Kenapa? Kerana kegembiraan itu hanya Allah beri pada orang beriman. Daripada anak kecil yang balik ini mula semayang, mula puasa, mula tutup aurat, dia mula menikmati kebahagiaan yang Allah sebut naim. Dan bila Allah menyebut wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang buat jahat, dia sentiasa berada dalam neraka. Dalam 3 neraka, jahim, neraka dunia. Kejahatan yang dia buat menjadikan dia tak tenang, dia tak selesa. Dia sentiasa rasa bersalah. Akhirnya dia tak boleh bahagia di dunia ini. Ya, kejahatan yang paling jahat sekali namanya kekufuran. Sebab itu Luqman pesankan anak dia, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anak yang ku sayang, jangan kamu syirikkan Allah. Kerana syirik pada Allah telah kezaliman paling besar sekali. Macam mana pun orang tu zahir baik pada pandangan manusia, bila syirik Allah ini kezaliman paling besar sekali. Umpamanya gini tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa seorang, dia baik dengan semua orang tua tapi dia derhaka ke mak ayah dia. Dia baik ke tak baik? Ada orang tu, dia baik dengan semua orang tua. Dia pun jaga rumah orang tua. Tetapi dia derhaka ke mak ayah dia. Orang ni pada penilaian kita baik atau tidak? Tak baik, derhaka pada mak ayah yang tu dia wajib buat. Bagaimana orang yang derhaka pada Tuhan yang menciptakannya? Walau dia baik dengan makhluk-makhluk Allah lain, tapi dia derhaka kepada Allah yang menciptakan, yang berrezeki pada dia, yang menciptakan seluruh panca inderanya, yang memberikan segala keperluannya. Maka ini paling jahat sekali. Sebab itu Allah menamakan orang kafir dalam Quran sebagai mujrimun, penjenayah. Dan juga dinamakan sebagai penzalim yang terbesar. Maka sebab itu bila Allah beri iman, maka ini satu kurnia yang besar. Baik, yang pertama di dunia, dia akan rasa neraka dunia ini. Walaupun dia dapat segala-galanya di dunia, dia akan rasa seperti neraka. Kenapa? Prosesnya begini. Baik, katakan dia kaya. Lepas tu hartanya tak mampu beri dia apa pun kebahagiaan. Last kali dia tetap derita. Katakan dia sibuk mengumpul kekayaan. Kemudian waktu dia nak menikmati kekayaan, dia mula rasa kesengsaraannya. Tuan-tuan tengok orang kaya-kaya ni, atas-atas sekali tu. Kita tak nak tengok yang bawah ni yang kata baru nak tunjuk macam kaya. Dalam keluarga dia bercerai. Ni ranking pertama, kedua, ketiga semua bercerai dengan bini masing-masing. Bercerai. Yang seorang tu, yang paling kaya di dunia, duk tukar bini, tak boleh kekal. Cerai. Dia suka tidur kat pejabat. Tu rumah pun kecil. Sebab apa? Gagal dalam kahwin. Dia bijak bisnes. Kahwin tak boleh. Gagal. Tuan-tuan bayangkan orang kalau gagal dalam rumah tangga ni berat sebenarnya. Orang gagal dalam rumah tangga lebih berat daripada gagal bisnes. Lebih berat. Katakan ada orang tu berjaya bisnes tapi dia gagal rumah tangga. Dia memang dia rasa dia tak ada apa. Di sebalik pencapaian kita nak orang yang paling rapat di sebelah kita. Dan semua orang tahu yang paling rapat ialah pasangan mereka. Itu dalam protokol majlis satu dunia. Bila datang dia akan bawa isteri dia.
Presiden Amerika ke Presiden Rusia, dia akan ada isi, dia akan ikut sekali sebagai satu bentuk kejayaan. Sebab itu tidak ada lagi orang benar-benar berjaya seperti Rasulullah yang mengekalkan para isterinya. Dia bukan isteri-isterinya. Waktu mereka cuba untuk menjatuhkan reputasi Rasulullah kerana berkahwin ramai, tuan-tuan, mereka kahwin seorang pun tak dijaga. Dan kita lihat bagaimana bahagianya para isteri Rasulullah SAW. Yang Rasulullah boleh bersembang, boleh bergembira, boleh bergurau dengan para isterinya, bahkan boleh berlari. Ini yang isteri seorang pun tak boleh ajak berlari. Jangan kata kalau dua. Kena hambak mungkin lah. Kena halau. Ini kebahagiaan pemimpin paling hebat, baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berkiblatkan dunia, tuan-tuan, Allah dah sebut bahawa dia akan ditimpa dengan humum. Apa itu humum? Dia akan sentiasa rasa sedih. Akan sentiasa. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyebut, Man ja'alal humuma hamman wahidan. Humul ma'an. Kafahu Allahu hamma dunyahu. Wa man tasha'abat bihil humum fi ahwali dunya. Lam yubalillahu fi ayyi awdiyatihi halaka. Siapa yang menjadikan keutamaan dan kebimbangannya cuma akhirat, maka Allah Ta'ala akan hilangkan seluruh kebimbangan dunianya. Dan siapa yang cuma kebimbangannya dunia, maka Allah tak peduli dia mati kat mana. Maknanya, tuan-tuan, manusia ni dalam otak dia, apakah kebimbangan dunianya atau akhiratnya? Memanglah kita diminta berfikir juga hal dunia, rumah tangga, makan, minum, kerja, ya. Tapi itu bukan kebimbangan utama. Kebimbangan utama kita dalam hubungan kita dengan Allah. Kenapa kita makin lama makin jauh ni? Nak beri alasan sibuk, sampai bila kita nak cerita sibuk ni? Takkanlah dengan Allah pun kita nak sibuk. Sedangkan Allah yang beri kita semua benda ni, nikmat ini. Ketika Allah ambil kaki kita, baru kita tahu. Jadi orang yang dijadikan kebimbangannya cuma akhirat. Ya Allah, bimbang. Nanti dalam kubur macam mana? Ya Allah, amalan aku sikit. Kebimbangan sampai terfikir-fikir dalam solat. Atau kebimbangan dia kerana ingin buat kebaikan, takut tak sempat, sehingga dia terfikir-fikir dalam solat. Sehingga dia berangan-angan untuk buat benda tu. Kalaupun dia tak dapat buat dengan kemampuannya, tapi berangan nak buat. Maka orang ni Allah Ta'ala akan hilangkan segala kesedihan dunianya. Tapi orang yang bab akhirat semua dia tak fikir. Dia fikir tentang nanti anak saya besar, Ustaz. Nanti saya kalau pencing macam mana. Nanti dia cerita hal dunia. Maka Allah akan jadikan berkembang biak rasa bimbang dia. Berkembang biak. Sehingga dia akan binasa dengan kebimbangannya. Sehingga kata Nabi SAW, Lam yubalillahu fi awdiyati halaka. Allah pun tidak mau merahmati dia lagi. Mau matilah kat mana pun. Apa aku peduli. Maksudnya, tuan-tuan, dia tak akan diilhamkan untuk husnul khatimah. Jadi kita ni kena ada kesungguhan kita dalam berfikir dalam hak-hak akhirat biar kuat. Bila di sini Syekh Abdul Qadir menyebut pindahlah kaki kamu, yakni amal soleh. Bermula cara kita bimbang ni, kita nak mencipta cara berfikir yang boleh menyelamatkan kita dunia akhirat. Hendaklah kita sentiasa berfikir untuk berbuat baik dan bimbang kalau kebaikan itu luput daripada kita. Sebagaimana kita bimbang kalau dunia itu luput daripada kita. Saya kalau lambat-lambat ni, susah urusan dunia saya ni. Kita rasa begitu. Saya kalau tak kenal orang ni, usah projek tak ID lepas ni. Maka demikian kebimbangan orang itu pada akhirat. Sehingga dia boleh bawa terfikir dalam solat dia. Dia sibuk, dia buat baik, tuan-tuan, sampai dia terfikir dalam solat. Berbeza ahli dunia, dia bimbangnya dengan dunia sampai dia fikir dalam solat. Sampai dia mimpi pun, kebimbangan tersebut, dia ngigau pun begitu. Yang ini antara dua keadaan manusia. Wa dia banyak fikir kebimbangan akhirat dia. Bagaimana persiapan, persediaan, bagaimana nanti dia mati, bagaimana. Bukan menafikan dia berfikir urusan duniawi, tapi keutamaan. Sehingga ini mempengaruhi bila solat itu yang difikirkan. Dia fikir macam mana saya nak buat baik dengan umur saya dah lewat. Dia fikir nak buat baik. Sehingga mungkin dalam solat dia berfikir buat baik. Contoh kalau kita menyebut tentang khusyuk dalam solat.
Ada orang kata khusyuk dalam solat, maknanya dalam solat ni kita jangan fikir apa-apa. Kita cuma fokus pada makna-makna yang kita baca. Saya katakan itu satu daripada makna khusyuk. Tapi khusyuk sebenar, tuan-tuan, bila kita dalam solat, yang kita fikirkan cuma urusan akhirat. Kebaikan kita nak buat. Umar Al-Khattab, ketika dia solat, dia fikir macam mana nak siapkan tentera melawan Rom. Apakah Umar tidak khusyuk? Dan dia ahli syurga. Dia fikir macam mana nak siapkan bala tentera nak lawan orang kafir. Kerana apa yang difikirkan itu akhirat. Kalau tuan-tuan tengah solat fikir, ya Allah, apa ni aku nak buat apa? Nak ngaji Quran, aku nak ni. Kita rancang akhirat kita dalam solat, itu khusyuk. Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi solat, Nabi fikir, emas zakat, yang ada orang bagi zakat emas, Nabi fikir aku perlu beri pada fakir miskin. Kena cepat. Sehingga bila Rasulullah selesai solat, Nabi bangkit terus balik rumah. Sahabat tercengang. Biasa Rasulullah bila solat, Nabi tunggu zikir dulu. Tak ada zikir. Bangun terus. Kemudian Rasulullah kembali dan kata Rasulullah, barangkali kamu tertanya-tanya tindakan aku tadi. Tadi ketika solat, aku teringat emas zakat yang diberikan padaku. Aku bimbang tak sempat beri pada fakir miskin. Kau berlaku apa-apa pada aku. Atau berlaku apa-apa pada fakir miskin tadi. Sebab itu aku bersegera. Maknanya, kita kalau solat, tuan-tuan fikir benda baik-baik. Maka itulah khusyuk. Lepas solat, tadi kita gaduh dengan bini. Saya lepas ni saya nak baik. Saya tak nak bergaduh. Saya tak nak panjangkan. Tercetus itu kebaikan, maka itulah sifat solat. Solat ni tuan-tuan, dia bentuk kita jadi baik. Dan dia bentuk kita berfikir baik. Kalau tuan-tuan dalam solat dah berfikir benda baik. Saya lepas solat ni, saya nak pergi tengok mak saya. Lama tak tengok mak. Lepas solat ni, saya nak baca Quran. Lama tak baca Quran. Lama tak baca. Saya lepas solat fikir, Allah, saya kuliah lama tak pergi. Saya nak pergi kuliah ni. Dia fikir benda-benda positif ni tuan. Itu tanda dia khusyuk. Sebab solat memang dia membuahkan benda positif. Dia tak khusyuk ni tuan-tuan. Bila kita solat, fikir dunia. Itu memang tak khusyuk. Orang solat, cara nak masak Maggi. Orang solat. Masak Maggi. Macam mana masak Maggi? Cara nak buat chicken chop. Itu betul tak khusyuk. Sebab kita masukkan urusan dunia. Tapi kalau kita masukkan urusan dunia yang membawa pada akhirat, itu tak salah. Tak salah tuan-tuan waktu solat fikir benda tu. Sebab memang hati kita, bila sesuatu itu penting, kita akan terbawa dalam solat. Kita tak boleh tipu diri kita. Dia terbawa. Maka itu bukanlah satu keaiban. Oleh kerana itu, bila kita benar-benar sibuk buat baik, lalu kesan daripada kesibukan kita buat baik ini akan masuk di hati kita. Lalu kita berfikir dengannya, kita bercakap dengannya, bahkan kita berangan-angan. Satu ketika Umar Al-Khattab kumpul beberapa orang kawan dia. Duduk satu rumah bersembang. Kata Umar Al-Khattab, tamannau, kita pakat berangan nak? Kita pakat berangan. Awak ada tak angan-angan? Angan-angan ni maksudnya benda yang memang kita tak boleh lah. Tapi kita nak, tapi tak boleh. Itu namanya angan-angan. Kalau cita-cita lain, cita-cita ni tuan-tuan, maknanya sesuatu yang kita dah letak usaha kita kat arah tu. Dan kita akan dapat. Cuma masa je. Saya cita-cita saya nak jadi somebody misalnya, orang tertentu. Ni dalam usaha ni. Saya fikir cita-cita saya nak jadi YB. Ingat nak masuk tanding lah tahun depan. Kita ada perancangan. Ini cita-cita. Orang bercita-cita dia ada perancangan. Orang yang berangan maksudnya, wa'imah dia tak ada perancangan, wa'imah dia memang tak mampu, walau dia letak perancangan. Maka kata Umar kata, jom kita berangan hari ni. Seorang tu kata, ya Amirul Mukminin, saya berangan. Kalau rumah ni penuh dengan emas, lepas tu saya nak derma pada jalan Allah. Tengok cara dia berangan. Rumah ni biar penuh dengan emas, mamlu'ah bizahab. Kemudian saya akan sedekah semua. Ya, seorang kata, saya berangan juga. Saya berangan rumah ni biar penuh dengan permata. Mamlu'ah bi lu'lu'ah wa zabarjat. Biar penuh dengan mutiara, penuh dengan zabarjat, permata-permata, nilamnya, delimanya. Kemudian saya akan sedekahkan pada jalan Allah. Kamu pula bagaimana ya Amirul Mukminin? Berangan apa? Lalu kata Umar kata, aku berangan. Kalau rumah ini penuh dengan orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat yang hebat, Abu Ubaidah. Biar rumah ni penuh, namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah,
Yang amanah ini, maka aku lantik di setiap wilayah Islam supaya dia melakukan keadilan. Tetapi itu semua benda mustahil. Sebab yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah cuma seorang. Tapi itu namanya berangan. Tetapi berangan kat dunia ni salah tak? Umumnya berangan ni hukumnya harus. Boleh berangan. Sila berangan. Sebab dia free kan, berangan. Harus. Sebab berangan boleh menyejukkan hati kita. Tapi berangan yang dilarang sama sekali ialah berangan buat maksiat. Itu diharamkan. Diharamkan kita berangan untuk melakukan maksiat. Walaupun setengah ulama kata ia makruh. Sebab dia tak buat lagi, dia berangan. Dia berangan nak kahwin bini orang. Berangan ni bahaya. Dia boleh bawa pada perkara yang haram. Berangan yang lain, contoh berangan kaya, berangan kalau lah rumah saya 8 ekar, Ustaz, saya nak tanam ni, durian nak tanam ini. Sila berangan harus. Barangkali kamu dapat kesempatan itu. Berangan, Ustaz, saya tak kahwin lagi ni. Berangan kalau saya kahwin ni, Ustaz, saya boleh nak anak 18 orang. Berangan. Yang kahwin seorang tu berangan nak kahwin 4, sampai mati tak dapat. Biarlah dia nak berangan. Tak berdosa pun. Berangan, Ustaz, nak kahwin lagi ni, berangan. Tapi, yelah, bini tak bagi tauliah, Ustaz. Tu tak boleh pergi berangannya ada. Angan-angan tak pernah padam. Tiap-tiap hari sembang dengan bini. Tapi bini tak pernah izin. Sebab isteri dah tahu tak mampu. Ni mampu berangan je. Berangan tak marah. Isteri jangan pula suami berangan pun marah. Cakap tu marah. Ini isteri teruk sangat ni. Biarlah dia nak berangan, biar cakap. Itu yang jadikan dia gembira, bersemangat, bermotivasi. Dia pun tahu dia tak boleh buat. Dah kencing manis ada darah tinggi, bukan nak buat pun. Kau aduh, nak eret kaki. Ni mati tengah jalan, belum sempat gelerang, mati. Tapi biarlah dia nak berangan. Berangan tu tak salah. Macam bini kita juga, dia pun berangan. Nak handbag baru lah, nak handbag mahal lah. Biarlah dia berangan, cuma je tu. Tak payah nak gaduh dengan angan-angan orang. Tapi angan-angan boleh jadi pahala bila kita berangan akhirat. Saya berangan, Ustaz, kalau ada tanah 30 ekar, saya nak wakaf semua. Ini dapat pahala. Saya berangan, Ustaz, kalau anak-anak saya ramai, saya nak suruh biar dia belajar, biar dia jadi orang kuat dan beragama. Ini berangan yang kita dapat pahala. Silalah berangan. Tetapi berangan ni, tuan-tuan, menunjukkan jiwa kita, hati kita. Sebab itu para sahabat, bila Umar Khattab kata, tamannau, sila berangan, maka ternyata angan-angan mereka untuk menguatkan agama Allah. Sebab itu Umar Khattab, dia sampai solat pun fikir macam mana nak siapkan tentera untuk kuatkan agama Allah. Jadi kita perlu ubah. Bermula cara kita berfikir untuk dapat akhirat. Ingat dunia ni, tuan-tuan, saya katakan, atau disebut oleh Syekh Abdul Qadir, dia dah nak roboh, dia dah bocor. Kita dah sampai umur ditendang dunia, dipencingkan dengan pelbagai bentuk dan cara. Maka apakah belum kita lihat akhirat yang sedang menanti kita? Umpama kita ni, tuan-tuan, bagaikan lelaki teruna yang pinang semua perempuan tak dapat, tapi ada seorang perempuan tu nak kat kita. Bukan dia lebih lawa, lebih dekat, lebih mudah didekati. Tapi kita ni nyombong, tengok yang jauh. Apakah belum sampai waktu kita nak cerdik menerima yang baik ini? Dan ini akhirat di hadapan kita. Pada waktu kita dah tak boleh makan apa-apa, maka kenapa tidak berpuasa? Waktu kita dah tak boleh tidur, tuan-tuan, terpaksa ambil ubat tidur, kenapa kita tak qiyamul lail? Waktu kita dah tak boleh guna duit kita, tuan-tuan, kenapa tidak bersedekah? Sedangkan itu semua untuk kita hantar ke depan. Apa yang kita buat itu, kita akan dapat semua. Syekh Abdul Qadir kata, yang kamu beri ke akhirat tu, kamu nanti akan dapat semua dengan gandaan sekali. Yang tuan-tuan sedekah, tuan-tuan akan dapat balik. Bukan burn. Dia tak ada burn. Ni bukan macam beli insurans ni burn. Tak ada istilahnya burn. Tuan-tuan lepaskan, tuan-tuan dapat balik lebih banyak. Kalau tuan-tuan yakin, bila mengair dah, lepaskan umpan, pasti dapat ikan. Yakin. Bagaimana ada umpan tu, insya-Allah ikan makan. Kalau tak ada umpan, tuan-tuan angkat balik, letak umpan dulu. Tuan-tuan tak mungkin, tak pusat, tak ada umpan. Kalau ikan nak makan, dia makan juga. Yang fikir tu cuma orang bodoh. Orang cerdik, minimum dia akan berfikir, dengan ada umpan, ikan akan makan. Lagi segar umpan tu, lagi bagus. Segar, dapat udang hidup dah. Dapat. Ikan kurau. 6.8 kilo. Tapi dia mesti ada umpan. Sama juga kita bila buat benda akhirat, kita bagi, kita akan dapat balik. Lebih besar.
Tetapi biasanya kalau kita tengok logik, kalau kita ngai letak umpan, kita mesti dapat ikan lebih besar pada umpan. Ada tak tuan-tuan pernah letak umpan dapat ikan lebih kecil pada umpan? Saya ustaz letak udang dapat ikan sekila ustaz. Ikan sekila. Kalau orang kampung saya panggil ikan sekila, ini ikan laga. Cik ikan laga tu. Ikan kari. Ikan mengkaring. Cik. Tak mungkin. Pasti yang makan tu dia lebih besar pada umpan kita. Kalau tuan-tuan percaya benda tu. Ada seorang tu dia ngai dia letak umpan ayam seekor. Ayam 2 kilo. Dia dapat kerapu 60 kilo. Ya takkanlah ayam seekor dapat ikan gelama setengah gram. Tak mungkin. Jadi besar umpan kita, besar ikannya. Itu logiknya. Ini kan pula kita beri pada akhirat. Buat benda akhirat. Kita akan dapat lebih banyak. Tuan-tuan bagi sekar tanah infak pada jalan Allah. Allah bagi ni tanah syurga untuk tuan-tuan. Lebih besar daripada apa yang kita bagi. Kita bagi RM100, Allah ganda sampai 700 kali ganda. Bahkan lebih pada tu. Jadi apa sebab kita tuan-tuan tidak mahu berfikir pada akhirat, beramal untuk akhirat dan menyiapkan diri kita untuk akhirat. Kalau kita tidak mahu berbuat demikian, maka Allah akan jadikan apa? Kerunsingan yang berpanjangan. Dipanggil humum. Kita akan runsing sampai bila-bila. Runsing anak, runsing harta, runsing hari tua, runsing kalau mati nanti macam mana ni. Bukan dia runsing tak amalan dia. Siapa nak buat aku ke kubur? Itu dibimbang je kat situ je. Bimbang dia siapa yang nak bawa dia ke kubur. Dia tak bimbang dalam kubur. Yang macam ni cara berfikir, maka langkahnya akan mundur daripada buat amal soleh. Tapi kalau kita fikir tentang akhirat, langkah kita akan sibuk melakukan amal soleh. Bila kita buat amal soleh, tuan-tuan sekalian, maka apa yang Allah jadikan? Allah hilangkan duka cita dunia kita. Sebab itu kena ingat, umur kita bila makin panjang, duka cita itu makin datang. Sebab orang yang pernah kita mencari kekuatan mula hilang satu persatu. Anak-anak kita dah tinggalkan kita. Anak-anak dah besar tuan-tuan. Takkan nak duduk kita. Dia pun tinggal rumah kita yang dulu 8 bilik. Hari ni tak ada orang duduk. Ada rumah hamba Allah tu. Besar rumah dia. Saya pergi ziarah besar rumah. Kita berdua je ustaz. Anak-anak dah tak ada. Semua pergi sana ni, pergi sana. Dua. Kita pun dah nak jual dah rumah ni. Nak duduk rumah kos rendah je. Sekaya banglo besar. Nak cari rumah kecil. Sebab tinggal dia dengan bini je. Bini pun dah pencen. Dia pun dah tua. Anak ada kerja dia. Nak rumah kecil. Tuan-tuan dia tak nampak lagi nilainya. Sebab apa? Dah tak ada orang. Jadi kenapa kita tidak mengubah cara berfikir kita? Dan cara bertindak kita lepas tu. Itu dengan menyibukkan melakukan amal soleh. Kemudian lepas kita buat benda tu, kata Syekh Abdul Qadir, bertindak dengan cara fikir, kemudian cara buat. Minta dengan Allah biar hati kita bersih. Biar kita buat amal-amal soleh ini datang daripada hati bersih. Maknanya ikhlas lah. Dan ikhlas ni bukan sesenang macam, saya buat ikhlas. Tak gitu. Ikhlas ini, dia lebih susah daripada kita nak cari emas dalam tanah. Kita kena ayak dia, sembuh air dia. Mungkin beli mesin sampai berjuta untuk ikhlas. Untuk dapat emas tu. Ikhlas ni kita kena doa pada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas dalam melakukan amal soleh. Ya, riak akan datang. Orang puji kita, kita sendiri rasa macam, bagus aku ni. Tapi doa pada Allah. Tuan-tuan, semua kelemahan kita diatasi dengan doa. Kalau kita kata, Ustaz saya tak mampu. Kita kata yang tak mampu sebenar ialah yang tak mampu berdoa. Itu yang tak mampu. Ustaz saya lemah. Tak, yang lemah sebenar, yang lemah untuk berdoa. Selagi mana Allah beri kita pintu doa, tak ada orang yang lemah dalam dunia ni. Apakah kita lemah mengangkat tangan berdoa minta apa yang kita nak? Tuan jangan kata kita lemah, saya dah cuba ikhlas tapi tak boleh. Doa pada Allah. Paling kurang doa menjadi saksi di hadapan Allah, kita pernah memohon. Tentang kalau kita ni, dalam bahasa mudah muamalah dengan orang, pertama orang tanya, dah minta belum? Saya dah minta tapi tak dapat. Paling kurang kita dah minta. Minta itu jadi hujah kuat. Berbanding, saya belum minta. Awak belum minta, dah cakap tak kasih. Minta dulu. Kan manusia, kita bila muamalah dengan dia akan tanya, minta ke belum? Kalau minta baru kita cerita lain pula. Tuan-tuan, kalau anda kata saya dalam hidup saya tak ikhlas, katakan. Waliyahzubillah min zalik.
Tetapi saya berharap akhirat kelak doa saya menjadi saksi. Saya pernah memohon untuk ikhlas. Saya pernah menangis untuk memohon keikhlasan dari Allah. Doa ini menjadi saksi di hadapan Allah. Fulan bin Fulan pernah berdoa, merintih, merayu, memohon keikhlasan. Maka Allah dengan rahmatnya mengampuni kita. Sebab itu tuan-tuan, doa ni sebenarnya bukan benda yang kecil sebenarnya. Doa ni benda yang paling besar dalam hidup orang beriman. Paling besar. Sebab ketika mana kita dah tak mampu untuk berbuat, badan yang lemah, ataupun memang tak mampu buat, doa mampu menembusi semua ni. Doa, tuan-tuan, line kita dengan Allah. Dan line ini tak pernah terputus. Dia bukan macam line Celcom, dia terputus. Atau line Maxis, atau line Digi, ini terputus line ini. Line kita dengan Allah tak pernah putus. Di mana pun kita berada, doa itu direct, line-nya sentiasa penuh. Kalau kita sebut 4 bar penuh. Tak ada gangguan. Melainkan kita yang ingin tidak mau mengangkat tangan. Maka terus angkat tangan kepada Allah. Kalau saya kata saya tak ikhlas, saya doa untuk ikhlas. Kalau saya, tuan-tuan, tak mampu nak bangun qiyamul lail, tak mampu nak bangun subuh, doa jadi saksi. Saya pernah mohon untuk bangun subuh, tapi ya Allah, subuh payahnya. Saya cuba, Ustaz, dah tidur awal ni, tapi kalau bangun subuh saya macam payah. Saya pun tak tahu kenapa. Dah doa belum? Tanya ni. Kadang kata jam loceng sudah, tidur awal sudah. Doa belum? Kalau doa pun kamu tak bangun, moga Allah ampunkan kamu. Tapi kalau doa pun tak pernah, kamu ada benda yang belum buat. Belum buat. Tentu kalau kita katakan anak kita, waktu dia bagi excuse ataupun bagi uzur, alasan, bila kita tengok dia buat semua benda, kita boleh terima alasan. Habis ni dah buat, ni dah buat, dah semua dah buat. Kita boleh terima alasan. Waktu ada benda lagi dia tak buat, belum. Ni belum buat. Jadi doa kepada Allah. Doa biar hati kita bersih. Doa biar kita sentiasa berfikir akhirat. Dan satu doa Nabi ajar kepada kita, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu matlamat besar kami dan kesudahan ilmu kami. Tetapi matlamat besar kita akhirat, bukan dunia. Bagaimana kita nak kata dunia matlamat besar sedangkan kita akan masuk kubur? Sedangkan kita akan terbebas pegangan kita dengan dunia kita miliki. Maka kita nak akhirat, itulah matlamat besar kita. Sebab apa yang kita genggam hal akhirat, kita tak akan lepaskan. Apa yang kita pegang dengan dunia, dia kita akan wajib lepaskan. Kita tengok orang kalau nak mati, dia peganglah sesuatu, kunci kereta. Pegang kuat. Dia pun jatuh mati. Agak-agak ni masih lagi kepal macam gini, tak, dia akan terbuka. Dia kena bebaskan dunia. Sekemas mana pun genggaman dunia, dia akan lepaskan bila mana dia mati. Tetapi akhirat tidak. Waktu kita pegang je akhirat, kita tak mungkin akan lepaskannya sampai bila-bila. Sehingga ketika bertemu dengan Allah, dengan membawa genggaman amalan akhirat, kita akan membukanya di hadapan Allah. Kerana kita pemiliknya. Tentu kalau kita buat benda dunia, belum tentu kita milik. Tentu cari harta banyak-banyak, tentu pun mati. Pemiliknya siapa? Orang lain. Sebab itu pemilik itu dinamakan waris. Waris. Apa maksud waris? Dia bakal memilikinya walau dia tak buat apa-apa. Dia waris. Dia cuma tunggu kita mati. Nanti siapa? Pewaris. Apa kerja pewaris? Tunggu orang depan dia mati. Dia mati, saya dapat. Yang raja ni ada pewaris. Dia mati, saya dapat. Dan waktu dia pegang, dia mula lupa. Dia juga sedang, pewaris sedang menunggu dia. Kau pula mati, aku pula dapat. Satu-satu yang tak ada waris ialah amal soleh kita. Amal soleh kita tak ada pewaris ambilnya, tapi ia milik kita mutlak. Tapi hal dunia, kalau tuan-tuan ambil je dunia, pewaris sedang menunggu. Kita beli tanah 20 ekar, pewaris pun sedang tunggu. Mati, beralih. Yang ni tunggu lagi. Akhirnya tanah tu milik siapa? Tak ada milik siapa-siapa. Dia tak jadi milik siapa-siapa. Sebab bila seorang tu wakafkan tanah, dia jadi milik Allah. Dan sebenarnya milik dia. Yang dia akan bawa sampai akhirat. Yang dia akan genggam, kemas. Jadi tuan-tuan sekalian, doa pada Allah. Jangan jadikan dunia ini matlamat kita. Dan bukan itu kesudahan ilmu kita. Duk mengaji tinggi-tinggi, tiba-tiba last kali nampak dunia je. Ini tak sampai ilmunya. Sebab itu Allah waktu mencela orang kafir.
ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka ni hal dunia pandai sangat-sangat, tapi hal akhirat buta dia. Tak tahu apa. Bab dunia boleh buat kereta tanpa pemandu. Pandai tak? Pandai, tuan-tuan. Kereta tanpa driver. Lepas ni antara kerja yang akan hilang atas dunia, driver. Driver kena sedia untuk habis kerja. Tak ada kerja dah apa ni. Lori-lori pun bawa sendiri dah. Semua pegat sini, semua pakai program. Ya, manusia kat arah tu sekarang. Macam hari ni kan tuan-tuan tengok surat khabar ke, air semua yang jual tu machine, vendor. Di satu tempat saya pergi, nasi goreng, nasi lemak, semua pakai machine. Tak ada orang, tak ada. Masuk duit, keluar nasi goreng. Masuk duit, keluar mie rebus. Bersedia zaman tu. Manusia bab dunia ni bijak. Bijak. Tapi bab akhirat bodoh sungguh-sungguh. Sebab itulah Allah hantar Rasul. Sebab bab akhirat bodoh. Bab dunia ni tuan-tuan tak payah ajar, dia pandai sendiri. Dia jadi pandai benda dunia ni. Dia tahu cara nak buat. Akan ada orang yang boleh buat. Tapi bab akhirat, walaupun dia keluar universiti, 3 kali keluar universiti, belum tentu dia tahu. Sebab itu akhirat Allah hantar Rasul. Rasul datang bukan nak ajar buat bangunan. Sebab benda tu manusia tahu. Rasul diutuskan untuk mengajar manusia kenal Tuhan. Maka inilah peranan yang terus diambil alih daripada para Rasul, itu para ulama'. Ulama' datang bukan nak ajar buat bangunan. Awak pandai buat bangunan sendiri. Lebih lawak lagi. Kami ajar untuk kita kenal Tuhan. Sama-sama kita kenal Tuhan. Supaya kita sama-sama berada dalam keinginan yang kita nak, bahagia. Bahagia yang sebenar dunia akhirat. Dan itu tuan-tuan sekalian, kesedihan akan menjadi penyakit yang terus membara bagi orang yang menjadi ahli dunia. Tapi kesedihan itu akan hilang dengan mudah bagi ahli akhirat. Akhirnya ahli akhirat sentiasa tenang dan menghadapi apa pun. Waktu dia sakit pun dia tenang sebab dia tahu ini pahala. Waktu datang musibah pun dia tenang, tak dia tahu Allah akan ganti lebih baik. Sebab itu tuan-tuan kita diajar dengan 4 cara bagaimana kita nak hilangkan rasa kesedihan kita. 4 cara. 4 cara yang mudah, ini yang rutin. Bukan 4 cara ni saja, 4 cara yang mudah yang boleh kita buat. Yang pertama, doa pada Allah. Yang kedua, istighfar. Istighfar je. Sebab siapa yang lazimi istighfar, hilang kesedihan dia. Kalaulah kita ni tuan-tuan buat niaga tak jalan, nanam tak berhasil, contoh minang ditolak, nak hilangkan kesedihan, istighfar. Last kita cool, tenang. Masuk projek tak dapat, duduk istighfar banyak-banyak, InsyaAllah tenang. Tak ada apa yang kita nak resahkan. Yang ketiga, banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila dia kata, ya Rasulullah, saya nak selawat banyak mana? Banyak mana saya nak selawat? Boleh 1/3. Nabi kata, bagus. Kalau banyak lagi bagus. Kalau macam tu 1/2 lah. Bagus. Tapi kalau banyak lagi bagus. Kalau macam tu 2/3. Bagus. Kalau banyak lagi bagus. Kalau macam tu seluruh saya selawat. Kata Rasul, kalau begitu segala kesedihan kamu akan hilang. Dan kamu akan diampunkan dosa. Kita masalah kita kat dunia kan sedih. Apa pun sedih. Ingat ada sarapan, tak ada sarapan, sedih. Ingat benda ni senang, rupa susah, sedih. Duk main sedih. Ingat dihargai, rupanya dikutuki, sedih. Ingat posting Facebook, ada orang like, tak ada orang like, sedih. Itulah hidup kita, sedih, tak sabar manjang. Ada je benda-benda sedih. Walaupun kita cuba gembirakan, ada benda spoil kita hari ni. Oh, spoil sungguh kita kata, sedih. Maka apa patut buat? Selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Rasulullah, hilang sedih. Hilang sedih kita, diampunkan dosa kita. Dan yang keempat, solat. Iza hazabahu amrun fasalla. Solat. Nabi SAW bila susah hati je, Nabi pun solat. Solatlah duha, solatlah isyraq, solatlah hajat, solatlah istikharah, solatlah rawatib, apatah lagi yang fardunya. Tuan-tuan solat. Tuan-tuan rasa sedihnya, ambil wuduk, solat. 4 cara mudah. Tapi asas pada semua benda itu tuan-tuan, asas pada semua 4 perkara ialah berfikirlah tentang akhirat.
Kalau tuan-tuan fikir akhirat, disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Allah jadikan semua kesedihan dunia akan hilang. Cuba tuan-tuan fikir tentang mati. Yang benda-benda dunia ni tuan-tuan, semua jadi macam kecil je. Ya, orang tu tak suka kita, orang tu benci kita, orang tu umpat kita, orang tu fitnah kita. Kita pun fikir mati, ya Allah, nanti datang malaikat maut. Apakah aku bersedia? Akhirnya yang masalah kecil-kecil dunia tak ada. Bila kita berfikir yang besar, yang kecil terus melarikan diri ataupun sisih daripada kita. Tapi kalau kita fikir yang kecil-kecil, yang besar datang menunggu kita. Menunggu untuk menambahkan masalah. Fikir yang besar ini akhirat. Yang disebut dalam hadis tadi, siapa yang fikirnya cuma satu, ma'ad, akhirat, maka Allah akan jadikan semua kesedihan lain akan hilang begitu saja. Maka ubah, tuan-tuan tengok, sebagaimana mukadimah Syekh Abdul Qadir. Dunia dah bocor, dunia nak roboh, pindahlah. Tuan-tuan, berhentilah buat jahat. Kita pakat berhenti buat jahat, pakat berhenti buat benda yang tak untungkan akhirat kita. Biarlah kita sibuk buat baik. Hari ni saya ada jadual sibuk untuk buat baik. Jadual saya sibuk dengan Allah. Mudah-mudahan kesibukan saya ialah kelapangan waktu saya dengan apa yang saya inginkan. Kerana orang yang sibuk dengan Allah, Allah lapangkan dia dengan urusan dunianya. Tetapi orang yang dia sibuk dengan dunianya, sehingga tidak ada masa dengan Allah, yang dunia pun dia tak cukup masa, apatah lagi dengan Allah. Dia tak diilhamkan buat baik. Maka ini musibah terbesar dalam kehidupan kita. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.